Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kali ini kita akan berjumpa lagi untuk pembelajaran kita. Hari ini saya akan kongsi kelas perniagaan untuk persediaan SPM 2021. Okay, hari ini untuk part pertama saya akan kongsi bagaimana soalan objektif kertas 1 sebanyak 10 soalan, dan part yang kedua nanti kita akan sambung untuk kertas 2. So untuk part yang pertama ini kita akan lihat kertas objektif di mana hanya fokus kepada 10 soalan. Okey, soalan pertama di sini, Raja 1 menunjukkan perubahan bentuk pemilikan perniagaan. Okey, kedai runcit kartun yang telah bertukar kepada pasar mini kartun dan Yati. Okey, mengapakah kartun ni mengambil tindakan seperti di atas? Okey, kenapa dia menukarkan pemilikan tunggal kepada perkongsian? Okey, yang pertama di sini, bila dia dapat ditukarkan sistem perniagaan ni, dia dapat berkongsi kepakaran. Dan yang kedua, resiko dapat disebarkan ataupun resiko dapat dikongsikan dengan orang lain atau pihak lain. So untuk ini kelebihan kenapa kartun ni menukar perniagaan milikan tunggal kepada perkongsian, yang lebih tepatnya untuk soalan ni adalah 2 dan 3. So 2 dan 3 jawapannya adalah C. Okay, soalan kedua, maklumat berikut berkaitan dengan jenis perniagaan. Okay, perniagaan dibenarkan menggunakan jenama produk pemilik asal. Okey, yang kedua, mengendalikan perniagaan mengikut sistem yang telah ditetapkan, membuat bayaran dalam bentuk fee. Okey, kalau kita lihat maklumat yang telah diberikan ni, dia dapat gambaran bahawa produk yang sedia ada, kita perlu ikut prosedur yang ditetapkan oleh perniagaan asal, kita perlu bayarkan bentuk fee kepada franchisor. So aktiviti perniagaan atau bentuk perniagaan yang bersesuaian dengan penyataan di atas adalah merujuk kepada perniagaan franchise. So jawapan untuk nombor 2 adalah D. Okey, pernyataan di bawah untuk soalan nombor 3 menunjukkan satu sektor perniagaan. Okay, X mengekstrak sumber semula jadi, mengeluarkan bahan mentah untuk kegunaan sektor kedua. Apakah X? X ini sekiranya melibatkan kepada semua sumber-sumber semula jadi, dan juga bahan mentah ini dia adalah merujuk kepada sektor utama. So untuk jawapan nombor 3 dia adalah B. Okey. Untuk soalan yang keempat, maklumat berikut berkaitan dengan gaya pengurusan. Okay, Encik Lim ni merupakan seorang majikan di syarikat NS, syarikat Nas Sendian Berhad. Beliau telah mewujudkan suasana kerja yang kondisif, sentiasa menjaga hubungan baik dan bertoleransi dengan pekerjanya. Okey, apakah jenis gaya pengurusan yang dilaksanakan oleh Encik Lim? Kalau kita lihat kat sini, seorang yang kondisif, menyediakan suasana yang kondisif, menjaga hubungan baik, bertoleransi, ini adalah merujuk kepada gaya pengurusan demokratik. So nombor 4 adalah D, dongki. Okay, nombor 5, apakah maksud titik pulang modal? Titik pulang modal ni adalah merujuk ataupun menggambarkan situasi di mana suatu organisasi ni boleh meneruskan perniagaan ataupun tidak sekiranya berlaku kerugian yang berterusan. Okey, dalam situasi apabila kerugian yang dialami namun hasil hasil yang ada boleh mengatasi kos yang ditanggung, kos yang terlibat dalam operasi ini boleh ditampung, maka boleh diteruskan perniagaan. So untuk TPM ni dia adalah gambaran untuk kita meneruskan operasi ataupun tidak. So yang sesuai dengan situasi di atas, untuk menjawab kepada soalan nombor 5 ini, jawapannya adalah D. Kaedah yang digunakan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersama dengan jumlah kos yang terlibat. So ini adalah jawapan untuk 5 D. Nombor 6 dikata Raja 2 adalah sejenis saluran agihan, di mana apakah jenis barang yang sesuai diagihkan melalui saluran ini? Kita ada pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. So untuk keempat-empat saluran ini yang sesuai diguna pakai adalah barang keperluan harian seperti gula, beras dan barang dapur. So jawapan nombor 6 adalah D. Okey, jawapan soalan yang seterusnya merujuk kepada langkah proses komunikasi. Okey, kita ada penghantaran, encode, kemudian ada X, decode,
Okay, tak ada penerima dan juga Y. So, untuk X dan Y ini, jawapan yang tepatnya adalah B, iaitu gangguan dan juga maklum balas. Okey, untuk soalan seterusnya, gambar rajah adalah produk yang dikeluarkan oleh sebuah kilang motosikal. Bagaimanakah kilang tersebut melindungi produknya? Okey, untuk dia melindungi produk motosikalnya, apa yang perlu kilang motosikal ini buat adalah mendaftarkan paten motosikalnya dengan MyEpo. So, nombor 7 jawapannya C. Okey, pernyataan manakah berkaitan dengan syarikat jaminan kredit? CGC. Okey, untuk soalan ini, CGC ini adalah memberi jaminan kredit kepada usahawan untuk mendapatkan pinjaman bank. Okey, yang seterusnya. Nombor 9, dia kata maklumat berikut berkaitan dengan kekuatan diri usahawan. Okey, usahawan ni mempunyai kelebihan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan dan membuat perancangan perniagaan. Kalau kita lihat dalam kotak ini menjurus kepada kemahiran interpersonal yang perlu ada di dalam diri usahawan itu sendiri. So, apakah kekuatan yang perlu ada pada diri usahawan tersebut? Untuk merujuk kepada pernyataan di atas ini, dia adalah merujuk kepada kemahiran pembangunan karakter diri usahawan. So, jawapan nombor 9 adalah B. Okey, soalan yang ke-10, mengapakah sebuah perniagaan ini perlu menjalankan aktiviti promosi? Okey, untuk kita menjalankan promosi, dia bertujuan untuk mengekalkan imej produk. Maksudnya bila kita buat iklan, iklan kita ni banyak dipapar-paparkan di mana-mana, semua orang kenal. So, dia melambangkan imej lah. Kemudian, meluaskan share pasaran. Okey, itu adalah kenapa kita perlu mengadakan promosi jualan bagi produk yang dihasilkan. So, untuk jawapan nombor 10 ni, jawapan yang tepatnya adalah 3 dan 4, iaitu D. Okey, so untuk hari ini, sekian sahaja bagi part pertama kertas 1 yang mana hanya membincangkan sebanyak 10 soalan. So, saya harap perkongsian ini berfaedah kepada kita sebagai langkah untuk mengulang kaji. Selamat mengulang kaji. Hai, bye.